saya dah baca. Ini contoh Berani tak berani tuan-tuan. Saya dah tengok petikan Papagomo, polis siasat Papagomo kes video bayangkan PM hidap AIDS. See? Polis sedang menyiasat penulis blog Wan Azri. Papagomo menulis video berhubungan video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Bukit Jenayah, video bertajuk DSAI penyakit misteri tiada penawar AIDS memfitnah Perdana Menteri. PDAM mengingatkan orang ramai tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasikan isu sehingga menyentuh isu ketenteraan moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Malaysia kita tidak memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Muhammad Azri dan rakaman video berkenaan tidak boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun terdapat catatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papagomo pada media sosial mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali. Anwar juga mengekalkan pengakuan tidak bersalah, berkata pengampunan penuh itu diberi kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, 504 kerana menghina dengan sengaja, menceroboh keamanan dan 233A komunikasi penggunaan tidak wajar rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Baik. So, yang ni video ni tuan-tuan, ni nak cerita. Video yang Papagomo, video ini sebenarnya dah dihantar 2 minggu lepas kalau tak silap saya. Dan cerita ini dah diulang bulan lepas. Siasatan baru berlaku ni. Kenapa? Bukan polis lambat ambil tindakan, sebab kita lambat buat laporan. Kita tak ada orang bagi orang lain. Itulah isu dia. Kalau tuan-tuan yang baca, tak boleh orang lain buat laporan tuan-tuan, sebab tuan-tuan yang baca. Dalam laporan tu akan menulis bahawasanya saya, nama sekian, alamat sekian, nombor IC sekian, telah melihat posting dia tulis oleh si fulan di laman sekian. Sebab nanti tuan-tuan akan dipanggil menjadi saksi. Aku tak nak jadi saksi there you go. Itulah isu dia. Tuan-tuan tak boleh bagi pada orang lain harapkan orang itu buat report polis. Tak. Tuan-tuan yang melihat posting itu kena buat laporan polis. Ambillah inisiatif tuan-tuan. Video ini saya tahu tersebar dah lama dah. Dia ada satu video dia tunjuk masa Apex, salah Apex ke sebelum Apex, yang mana Datuk Seri masa tu bergambar, tangan dia pada masa tu nampak crooked. Ialah mungkin orang tua ada sakit, I don't know, mungkin gambar tu distort ke apa, I don't know. Tetapi tangan dia nampak crooked lah. Crooked, faham crooked tak? Macam membengkok macam tu kan? Macam membengkok macam tu. Kalau tuan-tuan nampak tangan muda, lebih kurang macam tu. Mungkin juga kamera trick, atau mungkin dia yang pergi edit, kita tak tahu. Tetapi dia kata tengok, disebabkan tangan itu, ini tanda-tanda orang AIDS. Kenapa AIDS? Sebab dia homoseksual kan? Dia kata macam tu. Now, video itu tersebar, orang main video tersebut. Terbaru Salim pun dipanggil polis, telah menginterview, dikatakan menginterview seorang banduan katanya kan, dan banduan itu katanya berada sama dengan Anwar Ibrahim di dalam penjara. Di dalam penjara tersebut, dan dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim katanya kan. Dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim. Kemudian ramai yang percaya, sampaikan keluar perkataan apa tuan-tuan? Pelanta. Now, bila tuan-tuan kata pelanta, bermakna tuan-tuan telah mengatakan Anwar liwat di dalam penjara. Kalau anda Islam, bermakna anda sekarang telah melakukan qazaf. Anda menuduh tanpa bukti, menggunakan perkataan pelanta dengan pemahaman itu, maka tuan-tuan menurut hukum qazaf adalah seorang yang fasik. Hukumnya berdosa besar. So, apa yang berlaku? Saya ada satu video yang saya interview. Saya interview siapa tuan-tuan? Saya interview tidak lain tidak bukan bekas warden penjara. Bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang apa orang kata, yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun di hospital Sungai Buloh. Di penjara Sungai Buloh. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online di dalam video di dalam YouTube saya, di dalam YouTube saya lah. Iaitu video. Tuan-tuan nampak ni?
video ini. Sekarang ini sudah mendapat 100,000 tontonan. Eksklusif bekas warden penjara Sungai Buloh di SAI. Ini dalam video ini saya interview Pok Nick, dan Pok Nick ni adalah bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun. Dan dalam video ini didedahkan, dan saya tunjuk muka tuan-tuan. Bukan macam Salim tu, dia tak tunjuk muka. Budak yang kata dalam penjara bersama Anwar Ibrahim tu tak nampak muka pun, tetapi orang percaya. Ni saya bawa dengan Pok Nick ni duduk kat Kelantan. Dia cerita ada muka dia. Siap saya tunjuk kad warden penjara dia lagi. Siap ada semua kad warden penjara, gambar dia dengan Anwar Ibrahim, semua ada. Masa Datuk Seri Anwar menikahkan Nurul Izzah, dia dekat belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada. Dia adalah saksi hidup sewaktu Datuk Seri Anwar di dalam penjara, dan dia yang menjaga. Tetapi orang lebih percaya fitnah daripada kebenaran. Kerana apa? Kerana mata mereka telah ditutup, telinga mereka telah dipekakkan, dan mulut mereka telah disumbat dengan kejahilan. Inilah yang Machiavelli ni matlamat menghalalkan cara spin, fitnah, dan mereka percaya. Mereka percaya. Kerana apa percaya? Kita bawa kebenaran, dia tak percaya. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia bawalah kebenaran macam mana sekalipun mereka akan tutup mata, tutup telinga, tutup mulut mereka untuk menerima kebenaran. Saya bukan kata geng ni kafir, tapi itulah perumpamaan orang yang tak nak terima kebenaran ini. Tuan-tuan, saya nak selamatkan tuan-tuan daripada api neraka ni tuan-tuan. Kita bawa kebenaran, tapi ada yang lebih nak percaya perkara tersebut. Duk sebut pelantar. Saya faham cerita pelantar tu. Cerita pelantar tu tuan-tuan, nak cerita lah. Engkau orang tak tahu saya sebut apa? BLM. Anwar Ibrahim adalah banduan BLM. BLM tu apa? Dan dia, saya kata, apa yang Mamat tu cerita langsung penipuan daylight. Tetapi kenapa tuan-tuan? Kenapa dia boleh bawa cerita tersebut? Itu saya kata tadi, ada backup. Yang penting fitnah aja dulu. Fitnah. Tak apa, kau kena saman, kita bayar. Kita ada support. Lawyer kita ada. Berapa juta dia, kita akan bayar. Yang penting reputasi dia damage. Yang penting dia kena fitnah. Yang penting fitnah itu tersebar. Itu yang utama. Yang penting reputasi dia damage. Tetapi kita pula ni, penyokong kerajaan, penyokong PMX ni lambat bertindak. Bila ada benda tersebut keluar, kita lambat buat tindakan polis. Lepas tu salahkan kerajaan, salahkan Fahmi Fazil, salahkan Menteri Komunikasi, salahkan penerangan tak buat kerja. Tak, kita yang melihat video itu, yang tengah tengok itu, cuba rakam, esoknya terus buat report polis. Kalau boleh malam tu juga buat report polis. Boleh tak lepas ni kita buat macam tu? Kalau tuan-tuan baca komen macam ni, komen-komen yang jahat macam ni, tuan-tuan capture screen, terus buat report polis. Ambil komen dia, tengok muka dia, capture screen, kalau ada nama, buat report polis. Biar dia orang merasa tuan-tuan bagaimana kesan fitnah. Tuan-tuan, yang geng-geng saya sebut Papa Gomo, Papu Kari ke apa nama dan sebagainya, mereka ni ada backup. Ni geng-geng yang kat bawah ni tak ada backup tuan-tuan. Dia masuk penjara, dia tak ada lawyer pun yang akan bayar dia apa yang akan orang backup dia. Kalau dia kena saman, tak ada orang pun akan bayar saman dia. Tetapi geng-geng itu ada orang yang akan taja. Yang penting mereka fitnah dahulu. Ini spin doktor. Ini kerja spin. Kerja macam ni saya tak sanggup buat tuan-tuan. Betul. Lillahi ta'ala. Kalaupun orang bayar saya tak sanggup. Sebab lidah saya ni saya tak boleh nak sebut kata yang itu. Tak boleh. Saya tak boleh nak. Tak boleh lah tuan-tuan. Bayarlah jutaan mana pun saya tak sanggup. Tak boleh. Kalaupun orang kata, tak apalah kau kena saman. Aku bayar kau 10 juta. Yang penting kau fitnah je. PN sekarang ni. Tak sanggup. Minta maaf. Bagi saya 10 juta tu dengan akhirat nanti saya lebih takut akhirat tu daripada 10 juta dekat dunia. Tak apalah. Itu contoh. Tak adalah orang offer saya kan. Itu contoh. Tapi itulah kita tuan-tuan. Kita berbeza dengan mereka. Sebab kita ni nak fitnah ni pun payah. Masa kita jadi pembangkang, kita tak fitnah pun. Pernah kita dengar saya ada orang kata Iswardi pemfitnah. Pernah tak aku kena saman dengan fitnah? Pernah tak aku kena saman dengan ni Papa Gomo berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Cikgu Bat berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Ni Papu Kari berapa kali kena panggil polis, berapa kali dah kena saman. Tetapi engkau orang masih lagi percaya.
Ratu Badak tu masih kau orang percaya. Wa na'udzubillah. Ya Allah, Tuhanku. Kita hidup di zaman sekarang ini media ini terlalu mudah. Yalah, mudah 1.4K, 8K, 9K, 10K orang mendengar kita sekarang ni. Mudah. 10,000, ratus ribu dalam satu masa, satu detik berita boleh tersebar. Fitnah pun tuan-tuan boleh tersebar dalam satu detik juga. So terkenanya siapa? Akhirnya terkena siapa? Terkena orang yang tuan-tuan fitnah tu nanti.